Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 今天的正道经文是从这个哥林多后书的第9章6到15节，我们用中文来诵读。哥林多后书第9章第6节，少种的少收，多种的多收，这话是真的。个人要随本心所酌定的，不要做难，不要勉强，因为捐得乐意的人是神所喜爱的。神能将各样的恩惠多多的加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样善事。如经上所记，他施舍钱财，周济贫穷，他的仁义存到永远。那赐种给撒种的，赐粮给人吃的，必多多加给你们种地的种子，又增添你们仁义的果子，叫你们凡事富足，可以多多施舍，就借着我们使感谢归于神。12节，因为办这供给的事，不但补圣徒的缺乏，而且叫许多人越发感谢神。他们从这供给的事上得了凭据，知道你们承认基督，顺服他的福音，多多的捐钱给他们和众人，便将荣耀归于神。他们也因神极大的恩赐显在你们心里，就切切的想念你们，为你们祈祷。第15节，感谢神，因他有说不尽的恩赐。 Beberapa minggu lalu saya berkhotbah, mungkin di KU1, KU2 tentang melayani Tuhan sebagai luapan kasih. 那在几周前，我在第一堂和第二堂，正道侍奉是爱的流露。Melayani pada dasarnya memberi. 那侍奉它的根基就是给予。 Memberi diri, waktu, tenaga, pemikiran, bahkan juga uang. 把自己的身心灵、金钱、时间都献给神。 Tetapi pelayanan yang benar harus lahir dari kasih. 但是真正的侍奉是从爱出发的。 Karena itu dalam khotbah yang lalu saya mengajak kita untuk menghayati kasih Tuhan. 所以在上一次的正道当中，邀请大家去默想神的慈爱。 Sebab ketika kita sungguh-sungguh menghayati kembali kasih Tuhan, maka kasih itu akan meluap dan mendorong kita untuk melayani Dia. 当我们思想神的慈爱的时候，就会推动我们去更加火热的侍奉他。 Nah, sekarang saya akan berkhotbah dengan tema kemurahan hati sebagai bahasa syukur. 那今天我们的正道题目慷慨是感恩的语言。 Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan ada pola yang serupa. Ada sesuatu yang kita terima dan kemudian sesuatu itu kita ungkapkan melalui kehidupan kita. 大家如果留心的话，会发现有相同的地方，就是我们首先被赋予了，就是我们得到了，然后我们再把它拿出来。 Kasih yang kita terima dari Tuhan mendorong kita untuk melayani. Demikian pula syukur atas kebaikan Tuhan mendorong kita untuk hidup bermurah hati. 因为从神那里得到神赐的爱，所以我们把爱扩散出去。同样，我们从神那里得到了，现在感谢神，我们又把它传递下去。 Sekalipun di dalam khotbah saya kali ini akan berbicara tentang memberi dalam wujudnya uang, tetapi fokus saya bukan pada uang. 那虽然我们在讲奉献的时候会谈及金钱，但是我们今天的专注点不在金钱这一块儿。 Fokus saya lebih kepada hati yang bersyukur. 那更专注在有一颗感恩的心。 Dan inilah rupanya yang menjadi perhatian Paulus ketika ia berbicara tentang pemberian di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15 ini.
在哥林多后书的第9章6到15节，我们看到这是使徒保罗的心意，当他在谈到奉献的时候。Paulus tidak berbicara tentang berapa banyak yang harus kita berikan, tetapi tentang hati seperti apa yang mendorong seseorang untuk memberi. 使徒保罗没有谈我们应该要奉献的数额的是多少，而是在谈一个奉献者拥有的心态是怎样的。Bapak Ibu, Saudara mungkin tahu konteks ayat-ayat ini tentang Paulus yang sedang berbicara mengenai pengumpulan bantuan bagi orang-orang percaya di Yerusalem yang sedang mengalami kekurangan. 大家可能知道这一段经文的背景是使徒保罗当时在呼召其他的会众来筹集善款，去帮助在耶路撒冷正遭难的弟兄姊妹。 Karena itu Paulus mengajak jemaat Korintus untuk mengambil bagian di dalam pelayanan ini, mendukung orang-orang yang sedang di dalam kesulitan 所 itu. 以使徒保罗呼召在哥林多教会的会众在主的事工上有份。 Sebetulnya jemaat Korintus itu sudah punya niat setahun yang lalu, tapi niat itu belum terwujud. 那实际上哥林多教会的会众在1年前就有这样的奉献的愿望，但是到目前还没有实践出来。 Nah karena itu Paulus menulis surat 2 Korintus pasal 8 dan pasal 9 untuk mendorong mereka mewujudkan niat atau rencana itu. 所以使徒保罗借着哥林多后书第8章第9章呼吁这个哥林多的会众把他们的这个爱心实践出来。 Tetapi menariknya ini, 那让吸引我们的地方是 Paulus tidak memulai dengan perintah untuk memberi. 他不是以命令来开始。 Dia tidak berkata kalian harus memberi ya. 他没有说你们必须要奉献啊。 Paulus justru mengingatkan mereka tentang kasih karunia Kristus. 但是使徒保罗提醒他们去纪念主耶稣基督的爱。 Bapak Ibu Saudara bisa menemukan di 2 Korintus 8 ayat 8 yang berbunyi demikian. 那在哥林多后书的第8章第8节这样说。 Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah. 我说这话不是吩咐你们。 Maka khotbah saya hari ini juga tidak sedang memberikan perintah kepada Bapak Ibu. 所以今天的正道也不是给大家下命令。 Lalu apa yang dilakukan oleh Paulus? Dia memberikan satu penyadaran atau mengingat kembali kasih karunia Tuhan. 但是使徒保罗在这里提醒哥林多教会的会众再次去想起主耶稣的爱心。 Pasal 8 ayat 9 berkata begini, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. 哥林多后书第8章第9节，你们知道我们主耶稣基督的恩典，他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷可以成为富足。 Dasar kemurahan hati orang percaya bukanlah rasa bersalah, bukanlah paksaan. 那所以一个信徒的这个怜悯之心，不是他觉得自己错了，或者是他被逼。 Juga bukan supaya Tuhan membalas kita. 或者是盼望上帝可以去回报他。 Tapi justru karena kita lebih dulu menerima kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. 而是我们在基督里面已经接受了。 Nah di bagian yang kita baca tadi, Paulus menunjukkan seperti apa kasih karunia itu terlihat di dalam kehidupan kita. 所以在我们刚才所读到的经文当中，使徒保罗介绍我们在生命当中是如何的从神那里获取的。 Ada tiga poin yang mau saya sampaikan. 那有3个方面我们要来 Yang 谈。 pertama berbicara tentang motivasi, yang kedua tentang fondasi, dan yang ketiga tentang dampak dari kemurahan 那 hati. 首先要谈动机，第2个谈根基，第3个要谈影响。 Mari kita mulai dengan yang pertama. 那首先我们看第1点。
Kalau saudara memperhatikan ayat yang ke-6, di sana dikatakan demikian. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. 那经文说少种的少收，多种的多收。 Kita sering mendengar ayat ini dikhotbahkan untuk mendorong jemaat memberi lebih banyak. 那常常听到这一节经文，因为牧者是要求会有奉献的更多。 Karena dengan memberi banyak, kita akan menerima banyak. 那然后就是好像在暗示我们，你奉献的越多，你会从神那里得到更多。 Dan banyak orang Kristen, mungkin termasuk kita yang mengaminkan itu. 那也许包括我们在内的很多基督徒都认同这一点。 Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca ayat yang ke-7, kita akan menemukan pengertian yang berbeda. 但是当我们接着读第7节，我们会发现不一样的理解。 Di sana dikatakan hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 在第7节告诉我们，个人要随本心所酌定的，不要作难，不要勉强，因为捐的乐意的人是神所喜爱的。 Paulus tidak sedang mengajarkan kalau kita memberi banyak, Tuhan pasti membuat kita kaya. 那使徒保罗没有教导我们，奉献的越多，上帝就会让我们更加的富足。 Jadi rumusnya bukan begini, memberi banyak sama dengan mendapat banyak uang. 那这个算法不是你奉献的越多，你就会得到的越多。 Tapi setelah bicara tentang sistem tabur tuai itu yang gambarannya tentang pertanian, segera Paulus bicara tentang hati yang rela. 那通过这个农耕的文化，少种的少收，多种的多收。接下来，使徒保罗接着讲的是人一颗奉献的心智应该是怎样。 Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. 那个人随本心所酌定的。 Jadi yang menjadi perhatian Paulus bukan pertama-tama jumlah pemberian, tetapi hati pemberi. 所以我们要看到，使徒保罗所关注的不是你奉献的多少，而是你那一颗奉献的心。 Karena ternyata ada yang memberi tetapi hatinya sedih. 那因为有人奉献，但是内心没有喜乐； Ada yang memberi tapi terpaksa. 那有人奉献是因为被逼； Ada yang memberi karena takut dinilai. 有人奉献是因为怕被人去这个衡 Ada 量； orang yang memberi karena ingin dipuji. 那有人奉献是希望受到他人的称赞。 Karena itu Paulus berkata jangan dengan sedih atau karena paksaan. 所以使徒保罗说，奉献的时候不要作难，也不要勉强。 Tuhan menghendaki pemberian yang lahir dari hati yang rela dan sukacita. 因为捐的乐意的人是神所喜爱 Nah 的。 pertanyaannya mengapa hati begitu penting? 那在这里我们要问的是，为什么心很重要？ Karena pemberian seringkali memperlihatkan apa yang sebenarnya ada di dalam hati kita. 因为常常我们所奉献的反射出我们内心所向的。 Jadi kalau yang dipikirkan kita ini kan uang saya, ini kan waktu saya, ini kan milik saya, maka saya akan berkata, ya ini hak saya untuk saya gunakan untuk kesenangan saya sendiri. 那如果一个人在内心当中想到的，这是我的，这是我应得的，这是我应该享受，用来作为我个人需要所用的。 Tapi kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu adalah karena kasih karunia, maka cara pikir kita akan berubah. 但是当我们意识到拥有的所有的一切是从神那里给予的，那我们的思维方式就会得到转变。 Kita mulai berkata semua ini dari Tuhan dan untuk apa Tuhan mempercayakan ini kepadaku? 因为这所有的一切是从神而来，那他给予我们是要做什么呢？ Nah itu sebabnya di 2 Korintus 8 ayat 5 Paulus berkata tentang jemaat Makedonia.
所以在哥林多后书的第8章第5节，这里讲到了马其顿的这 Dikatakan di sana 个会友。 mereka pertama-tama memberi diri kepada Allah. 那在这里讲到了马其顿的会友，首先是把自己献给了神。 Jadi mereka pertama-tama tidak memberikan uang, tetapi diri mereka, hidup mereka kepada Allah. 那他们首先献上的不是金钱，而是他们自己本身。 Dan menariknya ketika mereka menyerahkan diri mereka kepada Allah, maka apa yang ada di tangan mereka pun mulai dilihat secara berbeda. Ini milik Tuhan. 那当他们先把自己献上给神，剩下所有的一切就很自然的可以献给神了。 Sehingga walaupun mereka dalam keadaan yang sebetulnya sulit, tapi mereka mampu memberi. 那即便他们是在这个困境当中，但是他们有能力去奉献。 Tidakkah ini luar biasa Bapak Ibu Saudara? 那这不是非同凡响的事吗？ Dan ini yang sedang dipakai oleh Paulus untuk mengingatkan kembali kepada Korintus untuk memberi dengan rela hati. 所以这是使徒保罗用来提醒哥林多的会众要甘心乐意的 Dengan 献上， menyadari bahwa apa yang ada pada mereka sesungguhnya adalah pemberian Tuhan. 要意识到他们所奉献的皆源自于神。 Nah, karena itu kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya sungguh bersyukur kepada Tuhan? 所以我们需要自省反思，问自己：我向神感恩吗？ Bukan hanya ketika kita menyanyi, bukan hanya ketika kita berdoa dan mengatakan terima kasih Tuhan. 那不单单是我们在赞美唱诗的时候说感谢主， Tapi juga ketika Tuhan meminta kita, meminta saya membuka tangan. 但是在上帝让我们去张开我们的手奉献的时候，我们依然 Karena 感 syukur 恩， itu membuka tangan kita. 因为感恩让我们愿意伸出奉献的手。 Syukur berkata, Tuhan saya tidak sedang kehilangan sesuatu. Saya sedang mengembalikan sebagian yang Engkau percayakan kepadaku. 感谢主，我们现在不是失去了，而是把神赐给我们的一部分奉献给神。 Mungkin itu uang, mungkin itu tenaga, mungkin itu kemampuan atau kesempatan untuk menolong orang lain. 也许是金钱，也许是能力，也许是帮助他人的机会。 Kemurahan hati dimulai ketika hati yang bersyukur berkata, Tuhan pakailah apa yang Kau percayakan kepada 一 saya. 颗怜悯的心源自一颗向神感恩的心，说：“主啊，求你使用我，按照你的旨意。” Sekali lagi ini bukan perintah, 那再一次 tetapi 提醒大家，这不是命令。 kita diingatkan kembali bahwa kita sudah menerima banyak dari Tuhan. 那我们再一次被提醒，我们已经从神那里丰富的得着了。 Yang kedua, 那我们来看第二点， kita masuk ke ayat 8. 那我们进入第8节。 Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 神能将各样的恩惠多多的加给你们，使你们凡事常常充足，能行各样的善事。 Perhatikan siapa yang menjadi pusat ayat ini. 那在这一节当中的中心是谁呢？ Allah sanggup. 是上帝，有能的上帝。 Artinya sumber kecukupan kita bukan terutama pada apa yang kita miliki, tetapi Allah yang adalah sumber kecukupan kita. 那我们充足的源头不是我们有什么，我们充足的源头是赐一切的神。 Hal ini penting untuk kita ingat kembali dan kita percayai karena salah satu alasan kita sulit bermurah hati adalah karena kita takut kekurangan. 那我们必须要再一次的记起，我们常常难以去奉献很多的时候，因为我们担心不够。 Jadi kenapa Paulus bilang Allah sanggup loh mencukupkan 所以在这里，为什么使徒保罗要说上帝是有能满足你的一切需求？ karena mereka mungkin takut kekurangan. 那可能当时的哥林多会友他们担心有缺乏。 Kita mungkin juga berpikir kalau saya memberi nanti bagaimana dengan saya?
那可能我们自己也是想，如果我奉献出去了，到时候我自己不够怎么办呢？ Kalau saya menolong orang lain, apakah saya masih punya cukup? 那如果我帮助了别人，我留下的够自己花销吗？ Dan tahukah saudara bahwa ketakutan-ketakutan seperti ini sebetulnya menunjukkan bahwa kita sedang meletakkan rasa aman kita bukan pada Tuhan tetapi pada materi. 实际上，这所有的担心，就是显明我们把盼望放在这些所拥有的东西上，而不是放在神本身。 Karena itu Paulus perlu meyakinkan Allah itu sanggup memelihara hidupmu, memberikan kecukupan. 所以在这里，使徒保罗再一次提醒，上帝有能使你们常常充足。 Dan di ayat 10 Paulus berkata, ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. 在第10节，他说：“神赐给撒种的，也赐粮给 Saya 人 senang 吃的。” dengan penggambaran ini. 那我们很开心来看这两幅图画。 Ada roti, ada benih. 那有种子，然后也有要吃用的东 Roti 西。 diberikan Tuhan untuk dimakan. 那这个吃用的面包是神给我们吃用的， Benih ada untuk ditaburkan. 那种子是让我们去播种的。 Artinya begini, tidak semua yang Tuhan berikan kepada kita dimaksudkan untuk kita nikmati sendiri. 那换一句话说，就是上帝给予我们的不是所有的一切是单单我们独自享受的。 Betul bahwa ada yang Tuhan berikan kepada kita untuk kebutuhan kita, untuk kita nikmati. 那的确，上帝给予我们的有一部分是我们可以安心的去享受的。 Tapi ternyata juga ada yang dipercayakan kepada kita untuk ditaburkan kepada orang lain. 但是有一部分也是上帝托付给我们去向他人撒种的。 Maka ketika kita bicara berkat Tuhan itu bukan hanya berapa banyak yang aku punya, tetapi untuk apa Tuhan memberikan semuanya ini kepada saya? 所以当我们谈到奉献的时候，不是说我要奉献多少，而是上帝给予我这么多，要让我做什么。 Untuk apa di ayat yang ke-11 diberikan keterangan? 那在第11节这里给我们解释， Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. 那叫你们凡事富足，就可以多多施舍。 Jadi perhatikan kata diperkaya dalam kemurahan hati. 在这里我们要看到，就是被给予富足。 Paulus tidak terutama berbicara tentang menjadi semakin kaya secara materi. 在这里，使徒保罗没有说在物质上变得越来越富有， Ia justru berbicara tentang menjadi semakin kaya dalam kemurahan hati. 而是说在怜悯的心上越发有怜悯。 Jadi kalau kita kontraskan, kita bandingkan dengan ayat yang ke-6 yang diyakini oleh para pengajar tentang kemakmuran, Injil kemakmuran, ini beda sekali nih. 那如果我们与第6节就是成功神学的教导来比较的话，我们发现它是迥然不同的。 Saya tidak tahu apakah kita menjadi Kristen karena percaya dengan pengajaran yang seperti itu. Kalau kamu memberi banyak, kamu akan jadi lebih kaya. 我不知道我们作为基督徒是否相信成功神学的那一套，你奉献的越多，你会从神得到 Padahal 更 Paulus tidak 多。 bermaksud begitu, dia bermaksud bahwa kamu akan diperkaya dalam segala kemurahan hati. 但是使徒保罗在这里说的是，你们被给予更多，让你们怜悯的心更加的加添。 Jadi sekarang apa hubungannya iman dengan kemurahan hati? 所以我们要看我们的信心和慷慨之间的关系是什么。 Sederhana karena begini saudara. 那从简单来看的话，这样， Rasa syukur itu akan membuat kita mau membuka tangan. 那感恩会让我们张开我们的手， Tapi iman percaya akan membuat kita berani mengulurkan tangan lebih. 但是信心会让我们
敢于更加的张开这一张奉献的手。 Karena kita percaya Allah tidak akan berhenti memelihara kita. 那因为我们深信上帝不会停止看顾保守我们。 Hanya karena kita melepaskan sesuatu dari tangan kita. 那即便我们拿出去奉献出去了， Ini tidak berarti begini Bapak Ibu Saudara, orang percaya tidak akan pernah kekurangan. 那这并不是说信徒没有缺乏， Atau Allah berjanji hidup kita akan selalu nyaman, tidak begitu. 那或者是上帝这个保证啊，我们在这个丰盛当中。 Tapi Paulus berkata Allah sanggup mencukupkan kita sehingga kita dapat melakukan pekerjaan baik. 那使徒保罗说，上帝有能使我们富足，让我们行更多的善事。 Maka perlu hari ini kita memeriksa kembali hati kita ya. 所以今天我们要再次来反思， Apa yang membuat kita sulit memberi kepada Tuhan dan kepada 让我们 sesama? 难以奉献或者是关顾身边弟兄姊妹的这个难点在哪里？ Apakah benar karena kita tidak punya? 是不是真的我们没有？ Tuhan pasti tidak akan pernah menuntut kita yang tidak punya. 那上帝不会让你没有的去奉献出来。 Tapi mungkin kita takut jika ada sesuatu yang keluar dari tangan kita, kita merasa tidak cukup untuk saya. 那可能是因为我们觉得不够，所以我们怕奉献。 Ini tidak berarti Paulus sedang mengajarkan kita untuk tidak berhitung. 那这并不是使徒保罗说你们不要去计划经济啊。 Kita harus tetap bijaksana mengelola keuangan. 那我们需要有神赐给我们的智慧，去很好的计算我们的经 Terhadap 济。 materi uang yang dipercayakan Tuhan. 那上帝已经托付给我们的，我们要好好的使用在各样的事工上。 Tapi kita tidak hidup dalam ketakutan bahwa kalau kita berbagi hidup kita akan hancur. 那但是我们不是活在如果我们奉献出去了，我的生命就会变得一团糟。 Sebab kita punya iman, Allah itu memelihara hidup kita. 那因为我们有信心，上帝必然看顾我们的 Dia 生 memberi 命。 roti untuk dimakan tapi benih untuk ditaburkan. 他赐给我们有食物，同时也赐给我们种子去播种。 Sampai di sini saya ingat seorang artis Indonesia yang mengaku dulu sering memberi saudara-saudaranya waktu kaya, tapi sekarang dia miskin, saudara-saudaranya melupakan dia. 我记得有一个印尼的明星，他记得以前他有钱的时候，他很会去奉献，现在他经济稍微欠佳了，好像就被身边的人忘记了。 Lalu nasihat orang-orang netizen pembacanya begini, tuh jangan suka memberi ke orang, apalagi juga termasuk ke saudara, nanti kamu akan jadi miskin dan dilupakan. 所以网民就在下面评价说：“你不要喜欢去给人啊，最后你自己变穷了。” Tapi saya menemukan cerita yang lebih lengkap bahwa dia menjadi seperti itu bukan karena dia memberi, tapi salah mengelola. 那但是我再去看这个评价，我发现他之所以变得贫穷，不是因为他奉献，而是他没有智慧去管理金 Apakah dengan 钱。 kita memberi lalu kita jadi miskin? 那不是因为我们奉献了，我们就变穷了。 Saya yakin tidak. 那我相信不会。 Saudara-saudara yang punya pengalaman memberi kepada Tuhan, kepada orang yang membutuhkan, apakah saudara jadi jatuh miskin? 那我相信在这里向神或者向弟兄姊妹奉献的，你变成贫穷了吗？ Tidak, Allah pemelihara hidup kita. 没有，因为上帝看顾保守我们的 Dia 生 memberi 命。 roti untuk dimakan, tapi juga benih untuk ditaburkan. 那赐给我们有食物，也赐给我们种子去播种。 Dan ini fondasi kemurahan hati kita adalah Allah sanggup memelihara kita. 所以我们的根基是因为上帝有能给予我们。 Sekarang yang ketiga, dampaknya apa? 那我们要来看第三个方面，就是它的影响是什 Saya 么？ bacakan ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah.
12节，因为办这供给的事，不单补圣徒的缺乏，而且叫许多人越发感谢神。 Berarti kan ada dua dampak dari pemberian. 那所以我们看到这个奉献的2个方面的影响。 Pertama, kebutuhan orang lain dicukupkan. 那首先有缺乏的弟兄姊妹，他们被补足了。 Kedua apa? 那第2个方面呢？ Apa Bapak Ibu Saudara? 第2个方面是什么？ Allah dimuliakan dengan 就 ucapan 是 syukur. 更多的人感谢神。 Jadi pemberian itu tidak berhenti hanya pada penerima pemberian. 那所以这个奉献不单单就不仅止于接受这个善款的 Ada 人， sesuatu yang lebih besar sedang terjadi dari pemberian itu. 而是从这个奉献的背后有更大的事发生。 Jemaat Korintus yang menolong jemaat Yerusalem, kebutuhan orang-orang Yerusalem dipenuhi. 那哥林多的会众，他们帮助有缺乏的以色列，就是在耶路撒冷的这一些有缺乏的弟兄姊妹。 Tapi mereka yang menerima pertolongan itu kemudian bersyukur kepada Allah. 那这一些接受捐项的弟兄姊妹，向神感恩，他们把荣耀归给神。 Bahkan ayat 13 mengatakan mereka memuliakan Allah karena ketaatan orang Korintus dalam pengakuannya akan Injil Kristus. 那他们向神感恩，荣耀神，是因为哥林多会众顺服并给予这个善 Dengan 款。 kata lain, pemberian jemaat Korintus menjadi kesaksian tentang Injil yang mereka percaya. 换言之，就是哥林多会众的会友的这个捐项，让其他的人感受到上帝的看顾与保 Dan 守。 dengan begitu seharusnya Injil yang kita akui dengan mulut harus terlihat dalam kehidupan kita. 所以我们所承认的这个信，在实际的行动中彰显出来。 Orang dapat melihat Injil itu melalui cara hidup kita. 所以人透过我们生活方式去看到福音。 Cara kita menggunakan harta kita. 那我们如何去使用神给予我们的金 Cara 钱？ kita memperlakukan saudara. 那如何去善待我们身边的弟兄姊妹？ Melalui kesediaan kita menolong orang lain. 那我们衷心去帮助其他的弟兄姊妹的时候， Dan ketika orang lain mengalami kebaikan kita melalui hidup kita, tujuan akhirnya adalah bukan mereka berkata, kamu orang baik ya. 那借着我们的善款，这些人不是说，你是一个好人， Tapi mereka berkata, Allah baik sekali. 而是他们向神感恩说，上帝是如此的美善。 Dan dengan kepedulian dan pemberian ini, kita disatukan sebagai satu tubuh Kristus. 那借着这个奉献，在基督里，我们成为了一个身体。 Kemurahan hati itu menyatukan tubuh Kristus. 所以这个慷慨让基督的身体合为 Ada orang 一。 Yerusalem yang sukunya yang Yahudi itu bangsa Yahudi, ada orang Korintus yang non Yahudi. 那在耶路撒冷有这个犹太民，在哥林多有不是这个犹太人。 Ada yang kaya, ada yang miskin, mereka disatukan melalui pemberian itu. 那有富人也有贫穷人，在基督里合为一。 Karena ketika satu jemaat memiliki kelimpahan dan jemaat lain mengalami kekurangan, kelimpahan itu dapat dipakai untuk menolong kekurangan yang lain. 那当一方经历富足，一方经历贫穷，富足的一方去帮助有缺乏的一 Maka 方。 Paulus di pasal 8 menyebutnya sebagai keseimbangan. 所以在第8章，使徒保罗讲到了就是平衡。 Ini bukan berarti kayak paham komunis ya, yang harus sama rata ya, bukan ya. 那不是这个从共产的角度上来讲啊。 Keseimbangan di sini adalah kelebihan yang kita ada menutupi kekurangan yang lain. 他这里讲的平衡，就是我们的富足恰好去
补足了其他弟兄姊妹的 Tapi 缺 pada 乏。 bidang yang lain, ketika kita membutuhkan pertolongan atau bantuan orang lain, yang di sini juga memberikan bantuan. 从另一个方面来讲，当我们经历缺乏的时候，其他富足的弟兄姊妹也补齐了这一段的缺乏。 Tidakkah ini menggambarkan satu keindahan yang luar biasa pada tubuh Kristus? 那这不是彰显了基督身体的美善吗？ Sehingga orang lain bukan orang asing bagi kita karena kita satu saudara. 因为我们在主里是弟兄姊妹，所以再也不是陌生人。 Saya kuliah di Malang di kampus saat itu 4 tahun setengah begitu. 那我在东南亚圣道神学院求学4年半。 Saya bersyukur dipelihara Tuhan sedemikian rupa. 那我感恩上帝如此的看顾保守了我。 Tahun pertama saya mendapatkan beasiswa dari gereja yang mengutus saya. 那在第1年差派我的教会在经济上全额支持我。 Tapi tahun kedua saya harus mencukupi kebutuhan sekolah sendiri. 那从第2年开始，我要自己来满足求学的需要。 Dan bersyukur ada orang-orang Kristen yang tidak mau menyebutkan dirinya membantu kita. 那感恩那些不愿透露姓名的弟兄姊妹，他支持我。 Istri saya juga menyusul 3 tahun kemudian. 那我的爱人也是在第3年后接着开始进神学院。 Dan ketika kami mengalami kekurangan, kami akhirnya menjual rumah kami, rumah cicilan. 那当我们经历到有经济困境的时候，我们把自己分期付款的房子给 Saya 卖 nggak 了出 pernah 去。 cerita ini, tapi waktu tahun 90-an kami masih pacaran sudah kredit rumah di Pucang Gading. 因为在90几年的时候，虽然我们还在谈恋爱，但是当时我们已经分期付款购房了。 Ya daerah yang tentu kurang baik ya, kurang tidak seperti kota di pinggiran, tetapi itu ya kami belajar nyicil gitu ya. 虽然当时购房的位置不是在市中心，而是在市郊，但是我们学习去通过分期付款的房子这个购房。 Ya karena kami kekurangan kami jual, yang beli orang Arab datang ke kampus saat tanda tangan serah terima uang. 那因为我们经济上有需要，所以我们需要把它出售给一个阿拉伯人，所以这个人到东南亚圣道神学院来让我们签字。 Kami tidak punya rumah, waktu nikah juga tidak punya rumah, tapi tinggal di rumah yang bagus-bagus. 那我们没有家，在结婚的时候也没有家，但是我们住在很好的家里。 Rumahnya gereja, pastori yang disediakan untuk hamba Tuhan. 那是教会为我们传道牧者所预备的 Nah 家。 pengalaman saya dan istri di mana Tuhan mencukupkan, membuat hati kami bersyukur. 那上帝帮助了我们，使我们有无限的感恩。 Di kampus saat juga kami belajar untuk berbagi. 所以在东南亚圣道神学院的时候，我们也学习去奉献。 Beberapa kali kami juga ketika ada uang lebih, kami bantu teman kami yang kesulitan. 所以当我们有余钱的时候，我们也去帮助那些经历经济困难的弟兄姊妹。 Caranya begini, saudara. Jadi kalau malam itu ada self study, belajar sendiri di ruang kelas. 那如果我们有这个自习的时间， Ya Tuhan menggerakkan hati, lalu saya kasih uang di amplop, lalu ditaruh di bukunya dia di meja itu. 那我们被圣灵感动，所以我们把钱放在这个信封里，然后放到他抽屉里的这个书籍里面。 Ketika saya duduk di belakang melihat orang itu datang gitu, di bukunya kok ada uang gitu ya. 那我坐在后面，当这个同学来打开他的书，看到在书里面有善款， Terus dia berdoa mengucap syukur. 然后他就感恩。 Terus saya yang melihat dari jauh pun ikut bersyukur. 然后我在远远的看着，也跟着一起感恩。 Tahukah saudara bahwa pemberian-pemberian itu bisa menimbulkan rasa syukur sehingga Tuhan dimuliakan. 那无论是奉献的一方，还是接受奉献的，都会有向神感恩的心。 Maka saya sering ingat
perkataan orang yang memberi berkat misalnya, lalu dia berkata, kami berkata terima kasih, lalu dia berkata terima kasih kepada Tuhan. 所以我们常常听到有人说，谢谢你的奉献，然后他说要向神献上感恩。 Karena memang pada akhirnya Tuhan yang harus dimuliakan. 因为至终是神的名要得荣耀。 Dan ini dampak dari pemberian yang murah hati loh Bapak Ibu Saudara. 这是慷慨所带来的影响。 Tujuan akhirnya bukan cuma orang itu diberkati, tapi Tuhan dimuliakan. 所以他的至终目标不是单单这个收到善款的人被赐福，最终的目标是要一起来感谢神。 Dan pada akhirnya Paulus mengakhiri dengan ayat 15. 那最后在15节，使徒保罗这样结束。 Ayat 15 menjadi doksologi, pujian akhir yang menutup pasal 8 dan pasal 9. 那这是一个可以说是感恩的三一颂。 Paulus berkata begini, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. 使徒保罗说：“感谢神，因他有说不尽的 Apa yang 恩 dimaksud 赐。 dengan karunia tak terkatakan? Yesus Kristus. 那这里说不尽的恩赐是什么呢？是耶稣基督。 Seperti yang sudah diingatkan di pasal 8 ayat 9. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. 正如在第8章第9节说：“他本富足，却因为你我成了贫穷。” Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, kalau kita murah hati, itu karena kita lebih dulu menerima kemurahan hati Allah di dalam Yesus. 换言之，我们之所以能够慷慨，是因为在基督里面，我们首先得到了。 Kita tidak akan mungkin bisa murah hati kalau kita tidak menghayati kemurahan hati Allah yang kita terima di dalam Yesus. 那如果我们不能真正明白上帝对我们的恩，我们也就无法真正明白什么叫慷慨。 Maka Paulus dan saya hari ini berkata, ini bukan paksaan. 所以无论是使徒保罗，还是今天在这里的我，对大家说一声，这不是勉强。 Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, kita sedang mengingatkan begitu banyak berkat yang sudah kita terima. 是因着上帝的怜悯，我们已经丰盛的得着了。 Nomor satu dan utamanya keselamatan di dalam Yesus. 那首先第一点就是在基督里，我们得到了救恩。 Lainnya yang saya sebut second blessing, berkat-berkat tambahan sangat banyak dalam kehidupan kita, bukan? 那在此之外，就是有很多很多其他的福气，我们也得到了。 Tidakkah ketika kita menyadari itu semua pemberian Tuhan, hati kita penuh syukur? 那我们有没有意识到，这所有的一切都是来自于神？我们内心不应该感恩吗？ Tidak perlu disuruh-suruh, hati kita meluap dengan syukur. 那谁也没有必要去吩咐，我们内心应该始终有一颗感 Tidak 恩的 khawatir, 心， tidak takut kekurangan. 所以不用担忧，也不用害怕有缺乏。 Memberi tidak akan membuat saya miskin. 你奉献不会让你变得更贫穷。 Tuhan akan mencukupkan hidup saya. 那我们生活当中所需的，上帝会补足。 Dan pada akhirnya Tuhan dimuliakan dengan 那 pemberian-pemberian 最 kita. 终上帝的名得荣耀。 Karena itu hari ini saya ingin Bapak Ibu Saudara menghayati kasih 所 karunia 以今 yang tak 天我 terkatakan. 盼望大家能够明白，从神那里我们已经丰盛的得着了。 Saya ingin kita sejenak untuk merenung, berdiam di hadapan Tuhan. 那我邀请大家在上帝的面前默默祷告。 Mungkin Bapak Ibu Saudara awalnya bukan Kristen. 也许当初你不是基督徒， Bapak Ibu Saudara tidak mengenal Tuhan. 也不认识上帝。 Bapak Ibu Saudara ke Indonesia dan sekarang justru menjadi anggota keluarga Allah. 那现在来到印尼，成为神家的一员。
Beberapa di antara kita mungkin dulu bersusah-susah mencari pekerjaan, tetapi sekarang Bapak Ibu berlimpah dengan kekayaan. 那我们当中有人可能当初很难于找到工作，但是现在在上帝里面丰丰富富。 Tidakkah itu adalah pemberian Tuhan? 那大家知道吗？这所有一切都是上帝的给予， Anugerah Tuhan. 是神的恩典。 Mari kita ingat dan bersyukur kepada Tuhan. 那我们一起再一次的记起，然后向神献上感恩。 Bahkan kita ditambah-tambahkan berkat yang lain, keluarga yang baik, pekerjaan yang terus diberkati Tuhan. 那上帝赐给我们其他的福分，我们有好的家庭，我们的业务，我们的生意有更多的被神赐福。 Minggu yang akan datang kita akan merayakan syukur hari ulang tahun gereja ke-85. 下一周我们要一起来庆祝本堂85周年的周年庆。 Kalau saudara-saudara merasa kesulitan memberi kepada orang secara langsung, berilah kepada gereja supaya gereja mengaturnya. 那如果你觉得难以去向身边的人给予，你可以奉献给教会，让教会来好好的处理这一些善款，去帮助有 Majelis 需要 Jemaat 的 akan 人。 bertanggung jawab mengelola persembahan itu untuk pekerjaan Tuhan sehingga semua orang mendapatkan berkat dan memuliakan Tuhan. 那长执会的弟兄姊妹们有上帝给予的智慧，去好好的处理每一项善款，去帮助更多有需要的弟兄姊妹。 Jangan biarkan roti itu dinikmati, tetapi taburlah itu bagi orang lain. 不要让这一些食物单单只是被自己享受，上帝给予你的种子，你也去把它播种出去。 Berdoalah dengan rasa syukur di dalam hati 以 masing-masing. 感恩的心各自祷告。